Dan seperti mana kita bagi tahu, kalau kita kongsikan dekat kaca televisyen, TV3 mencapai usia 37 tahun. Itu satu jangka hayat yang sangat-sangat panjang dalam bidang penyiaran, dan semestinya dalam 37 tahun tu ramai sebenarnya yang pernah mengisi orang cakap kemeriahan kaca televisyen di TV3. Ada satu VT istimewa yang kita nak kongsikan bersama dengan anda sebelum kita bersama dengan insan-insan, ataupun saya boleh panggil sebenarnya legenda kita yang berada di kaca televisyen. Tapi sebelum tu kita saksikan VT ni. Di penjara Sungai Buloh ini, Hari Raya tetap diraikan. Keadaan cukup sederhana tanpa kunjungan kaum keluarga. Itulah satu-satunya faktor pembeza. Mazidul Akmal Siddiq melaporkan untuk Buletin Utama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam 360 14 Oktober 2009. Saudara, gam ataupun glue sekiranya dihidu dilapor mampu untuk mengakibatkan seseorang itu menjadi gila atau maut kerana degupan jantung yang tidak stabil. Jemaah Menteri tentukan keputusan kenaikan kadar tol 4 Lebuh Raya esok. Amerika Syarikat dakwa Iraq terus diserang kerana Baghdad cabuli zon larangan terbang. Berdilan jet pejuang Amerika Syarikat terhadap penduduk Basra di Iraq mengakibatkan kemusnahan dan banyak kehilangan nyawa. Semoga rakyat Iraq terus tabah dan sabar menempuh penganiayaan kuasa barat. Visual itu mengakhiri Buletin Utama. Salam takzim. Selamat malam. Ya, istighfar banyak-banyak. Minta kesihatan. Sampai kadang kadang tahu tak buat macam mana lagi. Nak buat macam mana pun tak tahu. Tak ada, jangan macam tu. Jangan putus asa, kita kena kuat. Ya? Dia bagi ujian kita sebab dia sayang kat kita. Ya. Saya minta diri, minta maaf saya batin lah. Tak apa ya. Akak pun kita juga ya. Minta maaf bawa akak ke mana-mana. Itu dia satu video yang cukup menarik untuk kita kongsikan bersama dengan 37 tahun. 37 tahun usia TV3. Siapalah kita kalau tanpa Buletin TV3, Buletin Utama? Siapalah kita kalau tak pernah tengok Bersamamu? Siapalah kita kalau tak pernah menonton 999? Jadi dalam talian kita bawakan, saya boleh panggil legenda lah. Yang bersiaran di kaca televisyen, yang memenuhi kaca televisyen TV3 sebelum ni, ada bersama dengan kita. Kita ada Mazli Nordin, Cik In, dan juga bekas bos kita Barak Kebitiam, Kak Izzah Aziz Fauzi, dan juga Abang Mazidul Akmal Siddiq. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Cik Fiona pun ada juga. Lupa lah Fiona kat situ. Saya dikira legenda juga ke? Fiona buat kerja. Itu tanggungjawabnya. Okey. Abang Mazidul, sihat Abang Mazidul keadaannya sekarang? Alhamdulillah. Okey, Kak Izzah okey di rumah? Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat ulang tahun 37 TV3. Sama-sama kita. Cik In? Okey, Alhamdulillah di rumah di Kelang. Selamat Hari Raya TV3. Sentiasa bersamamu TV3. Cik In, kalau kita perasan sekarang semenjak 2 menjak ni mungkin post yang disuka begini. Sebenarnya terbaik. Yes. Fiona? Positif Cik In. Okey. Fiona? Fiona? Ya. Taklah, saya sebenarnya rasa berdebar, rasa nervous, rasa terharu, rasa bangga. Semua pun ada ni. Sebab ini saya sendiri, saya membesar, saya melihat program-program mereka ni semua tau. Jadi mungkin kita nak tanya dulu dengan Cik In lah. Cik In, kalau seperti mana yang saya dimaklumkan kan, saya tahu juga, ada dengar-dengar cerita juga. Cik In, masa saya baru meringik, baru lahir tahun 87, Cik In belajar ITM dah ada dengan TV3. Kemudian lepas tu diserapkan ke TV3 pada tahun 91, betul Cik In? Betul. Perjalanan yang cukup panjang sebenarnya Cik In. Mungkin boleh kongsikan sejarah permulaan Cik In bersama TV3 tu. Okey, bermulanya tahun 1990 saya buat praktikal di TV3, buat Singapura Sirih. 1991, 1 Februari saya dimasukkan diserap sebagai staf. Best nama dengan saya ketiga tu Zakia Anas, Azmi Nawawi, Azura Karim, Haliza Hashim London, Josephine Das, Azita Amiran, Zulkifli, Josephine Das, dan arwah Rosmin Alan. Jadi antara kalau tengok masa ketika saya melapor diri di bilik berita, peristiwa yang tak boleh dilupakan adalah ketika Bright Sparkle, iaitu kilang mercun yang meletup di Sungai Buloh. Yang itu memang hebatlah ketika tu, dan hampir 2 minggu lah berulang ke sana, dan paling saya suka sangat peristiwa yang saya tak boleh lupakan sebab saya skop satu hari tu saya dapat lead berita Buletin Utama, sebab saya merakamkan dalam keadaan hujan lebat dan sebagainya, kita dapat merakamkan visual yang sepihan-sepihan mayat dijumpai dikebumikan. Bila sampai dan pukul 7.30 tu nak sampai ke Buletin Utama tu, lekas-lekas balik buat skrip ketuk, dan pukul 8 tu dan byline bersama wartawan kita Mazli Nordin. Masya-Allah, itu orang kata terbaiklah kita sebagai wartawan bila dapat byline tu, Buletin Utama. Subhanallah, masa tu memang best. Dan diikutilah berbagai-bagai program saya buatlah sebagai wartawan, saya naik sebagai penerbit.
lelaki ke Zul, bersamamu dah memang semua tahu meeting Nusantara, Medik TV, macam-macam lah. Banyak, kalau banyak nanti cakap tak habis kawan-kawan yang lain lah. Itu sebahagian betul lah. Betul. Kita ada 2 lagi rakan kita kat sana kan. Terlalu banyak kan Cik In kan. Kalau Cik In cakap nanti orang lain tak boleh cakap pula. Okey, kita nak tanya Abang Mazidul jugalah sekarang kan keadaannya Abang Mazidul. Alhamdulillah kalau kesihatannya bertambah baik tu kita doakan semoga semakin baik juga. Tapi mungkin Abang Mazidul sendiri boleh berkongsi pengalaman abang mula-mula bertapak di bawah TV3 ni. Bang? Ya. Boleh kongsikan sikit pengalaman abang bersama dengan TV3 bang? Banyak. Saya pernah buat kisah penyeludupan bayi dari Indonesia masuk ke Malaysia. Itu antaranya bang yang kita kalau boleh dikenang-kenang semula. Ya. Dia orang cakap bagi saya rasa sendiri pun mungkin sebagai wartawan penyiaran, wartawan berita, bila dapat kita menyampaikan maklumat tu kepada penonton dengan tepat, itu akan menjadi satu kenangan dan satu pencapaian yang sangat baik bagi kita sendiri. Okey. Kalau kita tahu pun Abang Mazidul sebenarnya banyak program-programnya dan apa yang disampaikan bagi saya sendiri. Bila Abang Mazidul bercakap sebelum ni dalam apa-apa programnya sekalipun, bila disampaikan tu sebutannya satu jelas, seketul-seketul, dan fakta tu yang paling penting yang boleh memberi kita ilmu pengetahuan yang baru. Contohnya macam kita mainkan tadi pasal gam tu kan, bahayanya pasal gam macam mana dan kenapa. Itu antara kenangan-kenangan Abang Mazidul bersama dengan TV3 lah. Dan mungkin kita boleh tanya juga kepada bekas bos Borak Kopi Hitam kita sendiri, Kak Iza. Fiona ada nak tanya ke Fiona? Hai Kak Iza. Hai Fiona, Hafni, khabar? Baik Kak. Selamat Raya. Selamat Hari Raya juga. Lama tak jumpa kita. Tadi kita dah tengok klip-klip daripada legenda-legenda kita, daripada show-show dan juga berita previously. Kak Eza boleh ceritakan macam mana Kak Eza bermula bekerja TV3? Lama tu, 32 tahun. Saya bermula kerjaya saya di TV3 sebagai wartawan siaran, kemudian dilatih sebagai penyampai berita. Kemudian saya diberi peluang untuk co-host majalah 3 dan selepas itu pengacara Nona, Wanita Hari Ini, Bincang Petang, dan saya juga pernah diberi peluang untuk berhijrah ke jabatan program Vision and Scheduling dan juga Cable View Services, yang mana sisters company TV3 STMB yang merupakan cable TV yang ulung begitu. Saya juga Alhamdulillah diberi peluang untuk menjadi tenaga pengajar sambilan di Akademi TV3 dan jawatan terakhir saya ialah sebagai penerbit eksekutif antara programnya Borak Kopi Hitam, dan itu paling menyeronokkan kerana di program ini saya diberi peluang untuk bersama-sama bekerja dengan orang-orang muda. Jadi saya kena belajar bahasa mereka dan berlari mengikut rentak mereka. Tapi yang paling memberi pengalaman yang mendalam bagi saya bila saya menerbitkan program dokumentari selama 3 musim, iaitu Sounds of Muslim, di mana pengacaranya ketika itu ialah Ultimate. Kami menjelajah Eropah pada ketika itu, Austria, Greece, Macedonia, Denmark, mendekati saudara-saudara Islam di sana. Yang menariknya bila kami membuat program di sana, kami dapati sebilangan besar umat Islam di sana terdiri daripada local people, orang tempatan. Mereka yang berbangsa Eropah berkulit putih, bukan imigran dari negara-negara Islam. Dan mereka menceritakan bagaimana cabaran mereka, apa yang membuatkan mereka tertarik pada Islam, bagaimana mereka menyesuaikan diri, dan yang paling memberi keinsafan kepada saya apabila mendengar kisah mereka tentang penghayatan mereka yang ikhlas dan mereka kesungguhan mereka dalam mendalami Islam berbanding dengan pengalaman Kak Izzah time tu. Umat Islam yang
yang memang dilahirkan sebagai Kadang-kadang bila kita keluar tu benda yang kita tak pernah tahu, kita belajar kan Kak Izzah kan. Okey. Ya. Nak kembali ke Cik In. Cik In antara orang yang terawal bersama dengan program Bersamamu, program yang membantu mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Sebelum adanya tokoh-tokoh yang sekarang ni berkongsi di social media membantu mereka, Bersamamu dah ada dulu. Saya tahu banyak cabarannya buat program Bersamamu, banyak kisah-kisah sedihnya. Tapi antara yang Cik In mungkin boleh kongsikan Cik In sepanjang mengendalikan program Bersamamu tu. Okey, masa peringkat pertama tu, masa permulaan tahun pertama tu macam-macam cabaran lah sebab orang tak boleh terima dan sebagainya. Malah saya pernah kena kejar dengan parang. Malah saya pernah kena Kenapa Cik In kena kejar dengan parang? Sebab dia tak suka kita cover dia punya kaum keluarga. Padahal dia sendiri tak tolong kaum keluarga dia, tapi kita nak bantu, kita niat kita ikhlas sebab kita nampak anak-anak tu berpotensi. Boleh kita bantu, boleh maju dalam perjalanan, tapi dia tak suka. Mungkin malu dan sebagainya, kita pun tak tahulah kan. Tapi kita anggap tu satu cabaran untuk terus membantu. Macam geludah tu, macam kena diugut di telefon tu semua, itu perkara biasalah bagi saya. Sebab bagi saya niat kita ikhlas, kita nak bantu. Dan bagi saya mungkin antara yang saya tak boleh lupa sekali sebab Alhamdulillah 4 kali saya dapat bawa jemaah keluarga Bersamamu menunaikan umrah. Dan yang saya tak boleh, kalau Bersamamu ni saya ada sikit sensitif lah ya. Saya bawa satu kakak ni lah, dia 2016 saya bawa anak dia cacat, pakai kursi roda kita pergi. Dia tak dapat pergilah. So 2017 dia nak pergi sangat sebab dia kena dialisis dan dia memang pakai kursi roda. Tapi saya usahakan juga dengan orang kata travel agency, boleh tak kita usahakan juga ada 4 orang kita bawa jemaah Bersamamu ni untuk buat dialisis sekali di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah tercapai dah. Dan dia arwah Kak Norma ni memang bagus lah. Lepas saja balik orang kata dialisis pun nak juga pergi Raudah, kami tolak pergi Raudah, betul teringin sangat. Dan ialah Allah tu lebih menyayangi dia, Allah tu maha perancang ya. Selepas 3 bulan dia balik daripada umrah tu bersama saya, dia hembuskan nafas terakhirnya. Bagi saya itu adalah satu peristiwa yang tak boleh saya lupakan lah sebab bagi orang-orang macam dia memang tak sangka bila kita beritahu dia dapat pergi umrah tu. Ya Allah, kalau ni Fiona tengok wajah dia, kru-kru yang lelaki gentleman pun masa record tu pun bergenang air mata. Dan tak sampai 4 bulan selepas tu, seorang lagi jemaah yang saya bawa, Hasni, cacat penglihatan, dialisis juga, turut menghembuskan nafas terakhir. Ini antara orang kata, yalah, terima kasih juga pada penaja, terima kasih pada mereka yang terus membantu. Kerana yalah, kita nak buat kerja ikhlas ya, kita kena buat benda ni bersungguh-sungguh. Bukan kita nak buat kan nak nama dan sebagainya. Sebab ini semua adalah untuk saham-saham akhirat kita. Itu antara perkongsian saya lah. Kalau Bersamamu ni memang really touch lah. Dan kalau kita cerita pasal sejarah, saya sikit campur. Saya patutnya kena buat bypass ya. Tapi sebabkan saya usaha, saya beritahulah juga kawan keluarga saya. Satu keluarga saya dekat Kelantan ni, memang dia menori getah je. Kerja dia, orang kata kais pagi, makan pagi. Bila dia dapat tahu saya kena buat bypass, saya ada komplikasi jantung, dia call saya dengan nada yang sedih. Dia kata dia nak keluarkan duit dia sikit, dia nak pergi beli air zam-zam, nak ramai-ramai baca Yasin, dia nak postkan kepada saya. Bayangkan ni Fiona dan rakan-rakannya, dia pun pagi makan pagi, sanggup nak keluarkan duit sikit, saya ialah untuk membantu saya. Dan maksudnya, kita kadang-kadang kita tak tahu nanti insya-Allah Allah akan tolong kita. Itu saya cakaplah pada adik-adik saya yang bekerja dengan Bersamamu dan juga kerja-kerja awal. Kita nak buat kerja-kerja amal ni, kita jangan buat touch and go. Kita kena datang dengan hati yang ikhlas ya. Kerana sebenarnya nanti kalau kita tak dekat sini, nanti Allah dekat sana. Kita kumpul saham-saham akhirat. Itu part of it lah. Nanti kalau lebih-lebih nanti kan jangan, nanti susah ni Fiona akan berpanjangan nanti kan. Berdaya-daya lagi saya. InsyaAllah, insyaAllah. Ini happy ni ulang tahun. Yalah, happy 37 tahun. Tak, bukan apa Cik In. Kadang-kadang program Bersamamu ni bukan apa. Dia menjentik detik-detik keinsafan dalam diri kita sendiri. Okey. Mungkin Abang Mazidul ada ucapan untuk TV3 Abang Mazidul? Saya doakan TV3 ni akan terus berjaya dengan content creation yang lebih menarik. InsyaAllah. Yang terbaik Abang Mazidul. Dan sekarang sebenarnya kita ada seorang lagi sebenarnya Fiona, tetamu kita yang dalam talian ni nak bagi surprise untuk rakan-rakannya yang bertugas sama-sama ni. Macam mana kita nak bawa masuk dalam video call ni? Saya kurang tahu ya. Kita call je. Oh, meriah ya kita. Assalamualaikum. Siapa tu dekat sana? Belum dengar lagi suaranya. Sementara tu Cik In tengah teka-teka. cuba berteka-teka dulu lah Kak Izzah, Cik In dengan Abang Mazidul.
Tapi Kak Izzah, kita tahu juga kan lama, tempoh yang sangat lama, lebih 30 tahun bersama TV3 tu kan. Satu perkara lah kalau boleh kongsikan yang paling dirindui Kak Izzah, apa tu? Yang paling saya rindui teman-teman lah. Oh, vibes masa bekerja tu lah. Ya, cara deadline, kekecohan. Tetapi bila sesuatu program yang kita terbitkan itu keluar and in credit tu, itu satu satisfaction untuk kita. Kepuasan kan, yang pentingnya, ya betul. Walaupun kita dah bekerja tungkus lumus, tonggang langgang sebelum tu nak meet deadline, tapi bila dah keluar credit, bukanlah sebab untuk nak bangga ke apa, tetapi itu adalah satisfaction kita. Kita rasa alhamdulillah. Tapi walaupun orang tak tahu kita, tapi kredit keluar. Tapi kita terasa jugalah Kak Izzah. Cuba Kak Izzah kata rindu teman-teman. Habis tim borak kopitiam ni macam mana Tak apalah. Ada yang pengganti kan. Tak, maksudnya tak rindu kita ke? Tak rindu kita ke borak kopitiam? Termasuk semua teman-teman, ya. Okey, 30 tahun, lebih 30 tahun bersiaran Kak Izzah. Banyak orang cakap perubahan, especially dari segi teknologinya kan. Antara cabarannya adalah nak adaptasi daripada sistem baru ke sistem baru. Mungkin ada perkongsian sikit daripada segi tu? Ya, kalau dulu kita edit real to real kan, Cik In, deck to deck. Ya, betul. Deck to deck. Sekarang ni dah semuanya digital, tak payah nak pakai laptop pun dah okey dah. Itu antaranya lah. Dan walaupun orang kata TV3 tak relevan, tetapi sebenarnya digital dan platform digital dan TV masih lagi saling bantu-membantu, saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau kita tengok kan macam perkongsian daripada Abang Mazidul, Cik In dan juga Kak Izzah kan, macam-macam pengalaman. Setuju tak kalau kita macam ada orang cakap macam TV3 ni jadi kehidupan. Jadi pendapat legenda-legenda kita pada hari ini tentang betul. TV3 sendiri menjadi universiti kehidupan tu macam mana? Kita mula pada Kak Izzah. Sebabnya kalau apa yang kita dapat sekadar ijazah tu sebagai kelulusan akademik dari sistem pendidikan formal. Tetapi TV3 memberi ruang hala tuju kepada saya dalam kehidupan, di mana semasa di TV3 lah saya mempelajari dari bawah selok-belok kewartawanan, pengacaraan, segala bidang dalam penyiaran, marketing, dan yang paling berharga bagi saya ialah soft skill. Saya belajar soft skill, how to deal with people, dengan rakan-rakan sekerja dan orang, yang itu yang paling penting. Dan memang pelbagai pahit manis, kenangan pahit manis di TV3, dan TV3 juga memberi peluang untuk kita mempelajari dan memperbaiki kesilapan kita. Dan sebenarnya TV3 yang memberi atau menambah minat pada saya dalam bidang penyiaran. Walaupun saya bersara daripada TV3, tapi saya masih lagi meneruskan bidang ini kerana kita tahu bahawa proses pembelajaran itu sebenarnya tiada pengakhirannya. Sentiasa ada yang baru. Kalau tak salah saya, Kak Izzah dan juga Cik In pernah bersama dalam satu rancangan yang memang cukup terkenal di TV3, Jejak Rasul. Mungkin boleh kongsikan pengalaman di situ, Cik In. Okey, basically Jejak Rasul kami pergi berempat saja sebab kumpulannya kecil saya sebab Cik In pula tersangkut. Sudah. Kami benar begitu rasa syukur alhamdulillah pihak pengurusan memilih buat pertama kalinya wanita untuk memimpin Jejak Rasul. Betul tak, Izzah? Betul. Jadi kami buat Sri Kandi itu, jadi kami buat di Syria, di Mesir dan Arab Saudi. Jadi ialah macam-macam cabaran juga kita hadapi di mana masa di Arab Saudi itu kita syuting dekat area Masjidil Haram. Bila kami preview, gambar tak ada. Ya. Memang tak ada apa yang direkam. Jadi kita kena muhasabah diri, kita kena banyak doa dan lain sebab kita kena repeat banyak benda. Jadi memanglah sesuatu yang kita belajar daripada itu. Dan seterusnya tahun kedua kami pergi ke Rusia dan Ukraine. Itu pun lagi satu mencabarlah dengan keadaan cuaca bawah 15 darjah Celsius dengan saljinya dan memang kita mendekati masyarakat Islam di Eropah Timur. Kak Izzah boleh cerita sikit sebab anak dia masa tu belajar di sana. Jadi kita dapat kerjasama. Sempat singgah lah Kak Izzah. Okey, yang di Arab Saudi tu
Dan yang di Arab Saudi tu sebenarnya kita memang sukar sebagai seorang wanita untuk mendapat kelulusan dan untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dan seperti yang kita tahu, kerajaan Arab dia tak ada bukti ataupun segala bukti-bukti yang kita perlukan untuk menunjukkan kesahihan dokumentari sejarah tu. Kita tak ada kan ciknya. Ya. Tersangkut-sangkut sikit. Itu yang di Moskow. Ingat tak Cik? Masa tu baru saja berlaku letupan bom di metro. Dan kita pada satu ketika dulu semasa Zahir tengah solat, kru kami tengah solat Jumaat di masjid berhampiran, tiba-tiba datang seorang wanita ni ambil gambar kita. Masa tu kita tengah minum kopi je. Sebab dia suspicious dengan kita, bertudung, berhijab. Itu antara cabaran kita kan Cik In ya? Kak Izzah, Cik In, kita makin meriah ni Abang Mazidul, kita makin meriah ni. Nampak tak siapa lagi seorang kat bawah yang kita ada? Kita makin ramai ni sekarang. Assalamualaikum Abang. Bang, nasi lemaknya dah sampai, terima kasih ya. Oh, tak dengar suaranya, audionya tak dengar bang. Sebab Abang Zainal kita. Mute. Mic mute. Okey. Ini dah macam Ya. Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan semua? Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiona. Abang Zainal, di mana tu? Lepas beli nasi lemak kot. Patutlah sampai ke sini kan? Saya sekarang berada di satu lokasi rahsia. Abang Zainal, sebab orang semua, yang lain semua dah cerita kenangan-kenangan bersama dengan TV3 yang mengajar banyak sisi kehidupan kan. Mungkin Abang Zainal sendiri pernah bersama dengan TV3. Mungkin boleh kongsikan pengalamannya sikit bang? Pengalamannya satu je. Masuk muda, keluar dah tua. Masuk muda, keluar dah tua. Sebenarnya banyak pengalaman. Banyak pengalaman lah yang saya dapat sekian kongsi oleh kawan-kawan. Hajah Haizah, Hajah Mazlin, Matidul. Semuanya tu adalah satu kenangan yang kita tak boleh lupa. Kita belajar kehidupan kita tu banyak kita berapa peluang yang diberikan untuk kita menimba pengalaman hidup tu banyak kita dapat di TV3 menerusi rancangan yang kita terbabit sebenarnya. Antara pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan. Abang Zainal boleh kongsikan tak? Oh, banyak. Kalau ditanya macam tu, banyaklah. Banyak kena dengan unta, kena kejar dengan kena kejar dengan unta bang. Apa ni? Macam-macam lah. Okey. Saya nak tanya satu benda lah sebab kita dah ada semua orang-orang yang hebat yang dah banyak pengalaman bersama dengan TV3. Jadi kami ni mungkin sebagai generasi pelapis baru yang bersiaran di kaca televisyen nak minta nasihat lah. Satu mungkin nasihat untuk kami yang berada di kaca televisyen sebagai dalam bidang penyiaran ni kan. Apa yang mungkin abang boleh kongsikan? Okey. Satu perkara yang sama lah, yang konstan lah, dulu dan sekarang apabila kita berada di dalam media arus perdana ni, kita kena jaga satu lah, bahawa apa pun yang kita buat akan menjadi rujukan oleh kita ada background music. Ada background music. Saya dah rasa sedih pula ni tiba. Tapi suara Abang Zainal tersangkut. Cik In. Ya. Sedikit nasihat dan ucapan Cik In. Okey, teruskan perjuangan. Kita kena buat sesuatu benda tu dengan ikhlas ya. Ikhlas dengan sepenuh hati. Kita mesti suka dengan apa yang kita buat. Jangan paksa. Jangan kata aku nak kerja sebab janji aku buat kerja. Bukan macam tu. Kena datang daripada hati. Ya. Kita baik. Abang Mazidul, ada sedikit ucapan nasihat? Sama. Apa yang kita buat kena ikhlas. Barulah hasil dia pun ikhlas juga. Dan yang terakhir, Kak Izzah, rekan bos kita. Okey. Tiba-tiba rasa sedih pula Aduh. Satu rasa sedih. Satu je. Hargai setiap detik dan masa ketika. Be present. Dan have a balanced life. Jangan stres. Jaga kesihatan mental, fizikal, rohani. Itu semua penting. Balanced life. Dan juga yang kita perlu ingat, if you live to learn and you will learn to live. InsyaAllah. Terima kasih Abang Zainal. Tadi tak dengar. Mungkin boleh ulang sekali lagi Abang Zainal.
Abang Zainal tersangkut, tersenyum di sini. Okey, pada saya lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas. Kita lakukan dengan ikhlas sebab apa yang kita lakukan itu akan terpancar dalam setiap kehidupan kita. InsyaAllah. Sama-sama insyaAllah kita ambil pengajaran ni untuk kita bawa ke depan. Terima kasih Abang Zainal Arifin, terima kasih Cik In, terima kasih Abang Mazidul dan terima kasih juga Kak Izzah. Fiona okey ke kat situ? Okey nak. Okey. Alright, minggu depan kita jumpa sama-sama bersama dengan Borak Komputian. Terima kasih sekali lagi legenda TV3 yang bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum semua. Terima kasih.